Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kuliah ini kita akan teruskan berkenaan dengan topik besar pengurusan projek dan untuk kuliah ini kita akan fokus kepada 3 aspek yang penting dan aspek ini tidak sebegitu teknikal seperti aspek yang telah kita bincangkan sebelum ini, namun begitu aspek ini aspek yang tidak kurang penting ni lah. Okay. Iaitu kita akan lihat berkenaan risiko, kualiti dan sumber manusia. Jadi ada 3 bahagian besar. Pertama kita lihat berkenaan dengan risiko. Secara khususnya ialah pengurusan risiko. Jadi pengurusan risiko, kalau ikutkan dia adalah satu topik besar dia tersendiri dan ada bidang-bidang pengajian berkenaan dengan pengurusan risiko. Tapi kita akan cuba sentuh dengan sangat ringkas di dalam topik ini. Itu pun sebagai 1/3 daripada topik. Jadi kenapa pengurusan risiko ni penting? Objektifnya ialah supaya kita ingin meningkatkan kebarangkalian untuk projek yang kita jalankan itu berjaya. Okay? Sebab kita ada pernah bincangkan bahawa projek pembangunan sistem mempunyai kebarangkalian yang besar untuk gagal. Jadi untuk kita mengurangkan kebarangkalian untuk gagal tu, kita perlu melakukan pengurusan risiko. Melalui pengurusan risiko ni kita dapat mengenal pasti apakah risiko-risiko yang dihadapi oleh projek. Kemudian kita lihat berapakah kebarangkalian risiko tersebut berlaku. Kemudian kita akan lakukan plan perancangan macam mana kita hendak mengatasi risiko tersebut supaya kita boleh mengurangkan kebarangkalian kita akan gagal. Seterusnya dengan pengurusan risiko ni, tujuannya ialah kita menangani ancaman-ancaman dengan lebih proaktif. Okay, instead of reaktif. Maknanya kalau kita buat risk management, kita dah anticipate, kita dah menjangkakan apa ancaman yang boleh berlaku kepada projek. Bila kita dah anticipate awal, kita dah menjangkakan lebih awal, kita akan lakukan tindakan-tindakan yang lebih bersedia. Berbanding dengan kalau kita buat reaktif, maknanya kita tidak bersedia. Apabila ancaman tu benar-benar berlaku, kemungkinan dia adalah terlambat. Kemudian dengan pengurusan projek ini, dia membolehkan pengurus projek untuk berupaya untuk mengawal projek supaya projek ada objektifnya. Jadi untuk kita mencapai objektif, kita perlu kepada kawalan. Maka dengan pengurusan risiko ni, kita dapat memastikan bahawa pengurus projek lebih lagi mempunyai keupayaan untuk mengawal projek. Seterusnya dengan pengurusan projek ini, kita boleh membuat keputusan dengan lebih baik. Antara sumber-sumber yang mendedahkan sesuatu projek kepada risiko-risiko ada banyaklah. Okay, antaranya ialah projek itu sendiri. Apabila projek itu besar dan projek itu kompleks, rumit, maka itu pun memberikan risiko kepada kejayaan projek. Apabila projek itu lebih besar, mungkin lebih banyak lagi ruang kesilapan, ruang untuk perancangannya yang lemah. Ada aspek-aspek tertentu yang rumit yang kita tidak sempurnakan. Kemudian selain daripada itu, contohnya ialah sumber dari segi requirements, keperluan projek. Kadang-kadang dengan keperluan projek yang tidak jelas ataupun keperluan projek yang berubah-ubah, itu akan menyebabkan risiko yang lebih besar untuk projek itu gagal. Selain itu, change impact, iaitu bila projek itu dilaksanakan ada perubahan-perubahan, dan perubahan-perubahan ni memberi kesan. Okay? Dan banyaklah, contohnya funding, iaitu dari segi dana untuk projek, mungkin dana ni dipotong. Okay? Banyaklah, kita pun tak boleh dah nak bincang setiap satu daripadanya. Tetapi kalau kita lihat di bawah sekali tu, akhir sekali tu ialah planning defect. Okay?
iaitu bila kita gagal merancang. Jadi sebab itulah sangat penting untuk kita melakukan pengurusan projek, kerana dengan pengurusan projek inilah sebenarnya kita membuat perancangan dengan teliti. Di samping kita boleh membuat adjustment ataupun pengubahsuaian kepada perancangan projek kita sepanjang masa projek, supaya memastikan projek kita dapat menangani risiko-risiko yang boleh berlaku yang menyebabkan kegagalan projek. Kerana bila kita gagal untuk merancang, orang kata apa? Bila gagal untuk merancang, sebenarnya kita merancang untuk gagal. Okay, antara prinsip utama dalam kita melaksanakan ataupun berkaitan dengan perancangan risiko ni, pengurusan risiko, ialah pengurusan risiko sama dengan pengurusan projek. Okey, maknanya bila kita merancang, bila kita buat pengurusan untuk risiko, sebenarnya kita telah membuat pengurusan projek. Okay, dan bila kita melakukan pengurusan projek dengan baik, sebenarnya itulah sebahagian daripada pengurusan risiko. Okay, dia hand in hand lah. Maknanya bila kita merancang, kita membuat semua kaedah yang sistematik untuk mengurus risiko, sebenarnya kita telah menyumbang banyak kepada pengurusan projek. Kemudian dalam pengurusan projek ni dia beritahu healthy paranoia. Paranoia ini ialah sifat ketakutan, tetapi kita takut dengan keadaan yang healthy. Okay, healthy, ketakutan yang munasabah, ketakutan yang sepatutnya. Okay, kita perlu ada sedikit perasaan takut, tetapi dia kata healthy lah. Maknanya jangan kita terlalu takut sehingga kita langsung tak laksanakan projek kita, kan? Kerana projek kita ada objektif dia, ada tujuan dia, ada hasil yang kita nak cuba dapat, ada manfaat yang kita cuba perolehi. Jadi kalau kita langsung tak laksanakan projek tu, maka kita tak dapatlah apa yang kita inginkan. Tetapi dalam keadaan yang sama, kita perlu juga ada perasaan takut. Dengan ada ketakutan tu, kita akan lebih berhati-hati. Okay? Jadi kalau orang berjalan kaki di sebelah jalan raya, kan, maka kalau dia langsung tidak ada perasaan takut, maka dia tak peduli kalau dia jalan ke tengah jalan. Tapi orang yang terlalu takut, maka dia tak berani keluar rumah pun. Takut bila keluar rumah dia akan kena dilanggar kereta. Tapi kalau yang sepatutnya ialah dia ada perasaan takut, tetapi ketakutan yang sepatutnya, iaitu dia berjalan juga di jalan raya, tetapi dia berhati-hati, kan? Dia berjalan di sebelah kanan jalan untuk dia melihat trafik yang datang ke arah dia. Okay, jadi dia perlu kepada dalam pengurusan risiko ni ialah sebentuk healthy paranoia. Kemudian appropriate to the project. Sebesar mana ataupun terperinci mana untuk kita laksanakan pengurusan projek bergantung kepada size projek. Maka lebih besar size projek tu, impact projek tersebut ataupun nilai kewangan projek tersebut, maka lebih besar lagi kita ataupun lebih terperinci lagi pengurusan projek yang kita perlu lakukan. Sebaliknya kalau projek yang kecil, tak adalah sampai kita perlu buat pengurusan risiko. Maknanya kalau projek sekadar projek di dalam kursus-kursus yang anda ambil, tak adalah sampai anda perlu lakukan risk management. Anda risk tersebut hanya terlintas dalam fikiran dan anda plan melalui dalam fikiran sahaja. Tetapi jika projek tu besar, maka memang semua tu perlu didokumentkan, perlu dirancang dengan sistematik, dengan formal, berbanding dengan projek-projek kecil yang pengurusan risiko hanya berjalan dalam akal fikiran sahaja. Seterusnya, systematic handling of risk, iaitu bila kita mengenal pasti risiko dan kita mencari jalan pencegahan ataupun menangani masalah risiko ini, kita lakukan dengan kaedah yang sistematik. Dia ada dia punya flow, steps dia. Okay? Jadi kita akan lihat dalam slide yang nanti untuk kita lihat tentang systematic handling of risk. Kemudian dia adalah ongoing process. Pengurusan risiko ni bukan kita buat di awal ataupun sebelum projek bermula. Sebaliknya kita laksanakan sebelum projek bermula dan juga semasa
projek telah pun berjalan di pertengahan, di awal, di pertengahan, di akhir, kan. Dan kita akan terus menerus menilai, membuat adjustment kepada penilaian kita, kan, membuat perancangan bagaimana untuk kita mengatasi segala risiko yang telah kita kena pasti. Dan relentless commitment, iaitu dia memerlukan komitmen lah daripada pihak-pihak yang terlibat dengan projek. Dan secara khususnya pengurusan risiko adalah di bawah tanggungjawab pengurus projek. Seterusnya, kita fokus kepada risiko yang kita boleh kawal. Maknanya ada setengah risiko yang kita tak boleh kawal. Risiko yang memang berlaku, apa sahaja yang kita buat pun risiko tu tetap ada. Dan bila risiko tu berlaku, memang kita tak boleh nak kurangkan impact risiko. So yang itu tu kita boleh letak tepi lah. Okay? Kita letak tepi, tak perlulah kita detail membincangkan tentang risiko yang kita tak boleh kawal. Sebaliknya kita fokus kepada risiko yang kita boleh kawal, yang kita boleh kurangkan impact jika benda tu berlaku. Jadi tadi kita sebut bahawa pengurusan risiko melibatkan systematic handling of risk. Jadi sistematik tu maknanya dia memerlukan ataupun dia mempunyai proses flow dia punya turutan sistematik. Jadi pertama ni ialah identify risk, iaitu kita perlu mengenal pasti apakah risiko yang ada terhadap projek. Okay, kita ada risk, dan risk ni banyak lah. Jadi ada risk yang kita boleh kawal, ada risk yang tak boleh kawal, ada risk yang kebarangkaliannya besar, ada yang kecil, ada yang impact ni besar, ada impact ni kecil. Okay? Jadi kita kena pasti. Mula-mula kita perlu kena pasti. Selepas itu kita akan assess probability. Kita nilai kebarangkalian perkara tersebut berlaku. Okay? Sebab setiap risiko dia berbeza dari segi kebarangkaliannya. Maka bila kebarangkaliannya lebih besar, maka mungkin lebih lagi kita perlu ambil perhatian. Sebaliknya risiko yang kebarangkaliannya kecil, mungkin kita boleh tolak tepi lah. Seterusnya kita lihat impact. Okay, impact dan probability ni berbeza. Probability ni ialah kebarangkalian risiko tersebut berlaku. Impact tu ialah kalau risiko tersebut, ancaman tersebut benar-benar berlaku, apakah kesan kepada projek. Okay, mungkin satu risiko tu kalau dia berlaku, maka kesannya ialah projek terbengkalai atau projek terhenti. Okay? Mungkin satu risiko yang lain, kesannya ialah pekerja motivasi dia jatuh. Jadi memberi kesan kepada projek yang kualitinya kurang. Okay, jadi dia berbeza-beza impactnya, dan itu juga perlu diukur setakat yang boleh lah. Okay, kalau kita tak dapat ukur dari segi ringgit, mungkin kita ukur, kita assess, buat categorization lah impact. Kita buat kategorikan kepada impactnya menyeluruh, ataupun impactnya tertumpu, ataupun kita buat impactnya besar, sederhana, kecil, macam tu. Okay. Seterusnya kita prioritize risk. Jadi untuk kita prioritize risk, itu kita memberi keutamaan kepada risiko-risiko. Untuk kita melihat keutamaan, kita perlu lihat probability dan impact. Okay, dia jadi macam probability dan impact ni kita perlu macam darab lah. Okay, probability darab dengan impact. Dia jadi macam untuk kita tentukan dia punya expected loss lah, kalau nak kata. Okay, jadi kita boleh kata expected loss sama dengan probability darab impact. Okay, mungkin probability dia 0.1%, tapi darab dengan impact, kita rasa impact dia kalau benda tu berlaku ialah 100,000, maka dia punya expected loss dia ialah 10,000. Mungkin satu tu probability dia besar, 0.5 kan probability dia, tetapi impact dia kecil, 5,000 sahaja kan. Kalau benda tu berlaku, 5,000 sahaja loss dia. Jadi bila kita darab, kesannya hanya 2,500 dia punya expected loss. Jadi kita darab probability dan impact, maka kita bolehlah prioritize risk. Mana yang impact, mana yang
dia punya expected loss dia tu lebih besar, maka itulah kita punya risiko yang perlu kita letak keutamaan. Kemudian kita akan rank lah, kita akan susun mengikut kadar keutamaannya. Kemudian daripada situ, apabila kita dah lihat keutamaan risiko, kita akan bina dia punya responses lah. Kita akan cari jalan, kita akan bentukkan apa yang kaedah yang kita buat untuk kita menangani atau mengurangkan risiko tersebut. Okay, macam mana kita nak hadapi dia. Jadi kalau risiko yang priority dia rendah, mungkin dia di bawah dalam senarai, maka kita tak perlu lagi develop responses untuk dia. Tetapi mana-mana risiko yang kita letakkan priority tinggi, maka yang itu perlu kita letakkan tumpuan yang lebih untuk kita develop responses. Kemudian bila kita dah develop responses, kita akan semak responses ini dengan stakeholders. Semua pihak-pihak yang berkaitan dengan projek tu kita akan semak, tunjukkan strategi respon kita kepada mereka, dan mereka pun akan komen lah, kan. Jadi itu maknanya strategi kita akan buat lah. Okay, berdasarkan komen daripada stakeholders, kita akan, apa yang kita dah boleh buat, kita buat. Apa yang dia lebih kepada monitoring, iaitu kita menunggu sekiranya ancaman itu benar-benar berlaku, maka kita akan buat persiapan untuk kita bersedia lah untuk lakukannya bila benda tersebut berlaku. Kemudian akhir sekali kita monitor changes to risk. Sebab bila projek telah berlangsung, berjalan setelah berapa lama, ada risiko-risiko tersebut akan berubah keadaan. Okay? Risiko tersebut akan berubah keadaan. Jadi kita akan mengubah kita punya impact dan probability assessment kita. Jadi bila impact and probability assessment kita dah berubah, jadi kita pun mungkin priority risk tersebut pun akan berubah juga, menyebabkan kita akan revise kita punya response strategi. Mungkin dengan kita lakukan satu response strategi menyebabkan probability dan impact dia telah berkurangan pada peringkat seterusnya, sehingga kita sampai setahap kita dah tak perlu buat apa-apa untuk risiko tersebut. Jadi kita monitor changes to the risk. Jadi ini adalah systematic flow lah untuk kita membuat perancangan risiko.